أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ومباركة وتحية من عند الله. السلام الله عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيتها الجماعة، هيا بنا نفتح هذه الجلسة وهذه الحلقة بقراءة الكتاب. Marilah sidang jemaah kita mulai dengan baca Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. InsyaAllah untuk tadabbur kita pada pagi ini, kita melihat surah Az-Zariyat ayat 55 hingga 60, muka surat 523, juzuk ke-27. Ayat yang menceritakan tentang tujuan hidup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita ulang balik, insyaAllah, muka surat 523 ayat 55. Ayat 55 surah Az-Zariyat sampai ayat 60. InsyaAllah kita ulang sekali lagi. Rasanya ramai yang tak dapat tadi, perasan tadi. InsyaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan tetap tekunlah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah bagi orang-orang yang beriman. Ayat 56. Dan ingatlah aku Allah tidak menciptakan dan menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka, yakni jin dan manusia, beribadah menyembah kepadaku. Ayat 57. Aku Allah tidak sekali-kali mengkehendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku Allah tidak mengkehendaki supaya mereka memberi makan kepada aku. Ayat 58. Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberikan rezeki Ar-Razzaq kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang memiliki kekuasaan yang tidak terhingga, yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Ayat 59. Setelah nyata hakikat yang demikian, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW itu ada bahagiannya daripada azab, seperti mana yang telah terjadi kepada kaum kafir sebelum daripada itu. Oleh itu janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakan kedatangan. Ayat yang terakhir ini ayat 60. Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Surah Az-Zariyat ayat 55 hingga 60. Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu dan ayah, Tuan Haji, Puan Hajar, Datuk Datin, tuan-tuan, saudaraku dan saudariku fil imani wal aqidah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat lagi berhimpun, dan perkumpulan dan perhimpunan ini akan menjadi suatu kenangan dan memorial yang manis tak kala nanti kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan senarai list takwa
yang sedang kita jalani. Ayuh kita nikmati situasi ini. Nanti di antara kenikmatan yang akan berlaku dalam syurga ialah berhimpun bersama dengan orang-orang yang soleh. Bukankah bila mana ada orang meninggal di kalangan kita, di kalangan kerabat kita, kita akan mendoakan. Yang kita doakan itu dah duduk bawah tanah, kita duduk atas tanah. Ya Allah, tempatkanlah almarhum di kalangan orang-orang yang soleh. Bersamaan dengan doa Nabi Allah Yusuf, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku kebijaksanaan dan jejakkan aku bersama dengan jamaah orang-orang yang soleh. Kalau Nabi Allah Yusuf pun doa join the group dengan orang soleh, apatah lagi kita. InsyaAllah jemaah macam ni kita kena jaga, jemaah masjid, jemaah ilmu, sampai kita mati bertemu dengan Allah. Maka itulah di antara siri-siri peringatan, ayat 55. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang yang beriman. Dia tak kira tuan-tuan, tua, muda, kecil, sihat, sakit, kaya, miskin, apapun peringkat dalam kehidupan ini, kita ni sering kena mendapatkan peringatan. Lepas tu saya pernah naik satu jemaah kereta. Dia orang masjid, macam kita juga. Kalau naik kereta, dia ni jenis suka pasang radio klasik. Kan? Dia orang baca Quran semua. Tapi Allah Ustaz tak boleh. Pasal apa? Radio klasik ni saya tak ingat perpuluhan berapa tu kan. Dia main lama lah Ustaz kan. Bagus kalau buka radio IKIM kan. Ada orang tanya bahawa di radio IKIM, dulu ada radio IKIM lepas waktu asar ada satu bacaan yang sedap lepas asar, sekarang dah tak ada. Itu Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Hizbul Bahar ni zikir-zikir yang telah dihimpunkan oleh awliya Allah, ulama-ulama kita, macam Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Saya ada satu kawan baru ni dia kerja dekat oil and gas, satu tempat di pesisiran kita punya laut ni. Dia punya staf masuk kawasan tu kena ganggu, masuk dalam dasar laut buat kerja, badan ni kena cakar. Kemudian dia buat kerja lambat siap. Patutnya kerja tu boleh siap dalam sejam, jadi 2-3 jam. Dia jadi mamai dalam dasar laut. Kan? Rupanya kena ganggu jin. Rupanya kena ganggu jin. Jin duduk dalam dasar laut. Baca Hizbul Bahar. Ada seorang di antara kalangan mereka ni mengamalkan zikir-zikir, bacaan Hizbul Bahar. Subhanallah. Lepas masuk tu dah tak ada kena gangguan. Ni tuan, zikir-zikir. Buat tuan-tuan sedang jemaah mati Allah, kita memerlukan alat-alat zikir. Dan di antara tujuan kehidupan kita tuan-tuan yang disebut ayat seterusnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku. Berkaitan dengan ayat ni tuan-tuan, inilah satu-satunya ayat surah Az-Zariyat ayat 56 yang membagi tahu kepada kita tentang tujuan matlamat, fokus kehidupan kita. Kalau tuan-tuan nak buat satu projek kan, ada kata kerja tak? Ada blueprint tak? Kita kerja dulu kan, zaman kata kerja tu kan, buat kata kerja, baki ayat kan, buat metod untuk melaksanakan kerja tu. Mula-mula sekali mukadimah, kemudian matlamat 3 kan, 3 ataupun 5, biasa 3 lah. Kemudian nak yakinkan kat bos, kemudian nak bentang. Tuan-tuan, kejadian kita, matlamat kita, fokus kita atas muka bumi ini 60 tahun, 70 tahun kita atas muka bumi ini, mana jawapannya? Ayat 56 surah Az-Zariyat. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia, kecuali mereka mengabdikan diri kepada aku, yakni kepada Allah. Dalam konteks bahasa tuan-tuan, cara Allah SWT nak bagi tahu bahawa kita ni adalah hamba Allah dengan cara yang cukup luar biasa. Maksud saya tuan-tuan, ni ayat 56 ni. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia, kecuali mereka jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku. Dia sama dengan kaedah syahadah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nafi dulu, isbat. Nafi dulu, isbat. Ini kaedah bahasa Arab yang tinggi.
Allah nak bagi tahu tuan-tuan tentang tujuan, fokus, matlamat hidup kita atas muka bumi ini. Allah nafikan dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin, manusia, tidak aku jadikan kamu, tidak aku ciptakan kamu, tidak akan wujudkan kamu antarkan kamu di alam dunia illa kecuali liya'budun, kecuali kamu mengabdikan diri kamu kepada aku, yakni kepada Allah. Maknanya pendek kata, panjang pun kata. Bahasa orang Melayu panggil pendek kata. Tak apalah, pendek kata, panjang pun kata. Kita ni hamba Allah. Hamba Allah dalam masjid, hamba Allah luar masjid, hamba Allah ketika muda, hamba Allah ketika berangkat usia senja, hamba Allah ketika sihat, hamba Allah ketika tua, hamba Allah ketika bermukim. Aku hamba Allah ketika bermusafiran, jauh daripada keluarga, pergi ke negara yang orang yang kita tidak kenal. Ketika kaya kita hamba Allah, ketika diuji kemiskinan kita adalah hamba Allah. Pagi hamba Allah, petang hamba Allah. Allahu Akbar. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud disebut hamba Allah ni? Istilah agama dipanggil al-ibadah. Ibadah ni antara, saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian jemaah, antara maksud dan terjemahan ulama mengenai ibadah ialah wa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Wa kullu ma yuhibbuhu Allahu, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan mengundang kesukaan Allah dan keredaan Allah, itu ibadat. Diulangi tuan-tuan, yang kita buat, yang kita cakap, yang kita fikir, apa yang sedang kita lalui itu confirm Allah SWT suka, confirm Allah SWT redha, itu ibadat. Ustaz bagi contoh Ustaz. Contoh tuan-tuan, ni kita duduk dalam majlis zikir ni, cuba kita ulang balik tuan, murajaah balik. Mana dalil? Kan ada pula orang kata, oh majlis akhir zaman ni kan banyak orang membidaah. Majlis ilmu pun bidaah. Kan? Baca Yasin malam Jumaat pun bidaah. Janganlah tuan-tuan, kan? Ingat balik, ni kita duduk majlis zikir ni, Allah suka tak suka? Yalah Ustaz, Allah sukalah. Kan? Mana dalil? Ke zaman sekarang ni sikit dalil kan. Kita cek balik tuan, apa dalil tuan? Duduk majlis ilmu ni. Dalil sama ada Al-Quran, ada sunnah. Nabi SAW sebut, barang siapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju kepadanya ilmu, sahalallah, maka Allah SWT akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga. Oh subhanallah, menuntut ilmu. Kalau dah semalam kita dah belajar satu ayat yang lain, hari ini surah Az-Zariyat kita belajar tuan-tuan, menambahkan ilmu. Maka orang menambahkan ilmu ni dalam kaedah bahasa Arab sahalallah. Kalau kaedah bahasa Arab huruf kedua kalau letakkan syaddah sahalal, maknanya Allah SWT akan mempermudahkan jalan kita menuju syurga. Tuan-tuan datang berjemaah, lepas tuan-tuan berjemaah ni, ya Allah, niat nanti lepas habis subuh ni ada kuliah pula setengah jam, nak belajar lagi, maka Allah akan mempermudahkan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oh, kita dalil. Ya, memang kena duduk dalam majlis ilmu. Kena duduk dalam majlis ilmu, kena beradab, kena niat kerana Allah. Jangan lupa niat beriktikaf, jangan lupa niat duduk dalam majlis zikir. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu maksud ibadah. Jadi siang dah okey dah. Okey, lepas ni sembahyang sunat duha, sembahyang sunat syuruk, sembahyang sunat duha. Jangan lupa infak pagi. Mana tabung masjid? Belakang tu ada tuan. Tapi sekarang dah canggih lah tuan-tuan. Pastikan akaun masjid TTDI ni, Masjid At-Taqwa ni, ada antara add favorite tuan-tuan punya akaun bank. Allah Ustaz tak bawa duit lah. Tak apa, Kak Impon kan boleh masuk RM50, RM100 dalam akaun bank kita. Infak pagi didoakan malaikat. Tuan-tuan sedang jemaah yang didoakan kebaikan. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar tuan, wa du'a'u malaikati minal mustajabah, doanya malaikat itu di antara doa-doa yang mustajab. Kita buat sahaja PL perbuatan yang disebut oleh hadis Nabi, malaikat doakan, dan doa malaikat itu mustajab. Antara fi'ilnya pagi ni dan pagi-pagi sebelum dan seterusnya ialah berinfak sejumlah wang di dalam tabung masjid, belanja kawan, apa-apalah tuan-tuan yang hari ini kita infakkan tuan-tuan, maka didoakan kebaikan dan keberkatan. Ustaz, kalau saya tak nak infak,
Tak boleh tuan-tuan, tak boleh infak. Pasal apa? Dalam hadis yang sama, Allahumma mu'timun fikan khalafa wa pada orang yang berinfak, Allah SWT didoakan malaikat supaya diberikan lagi ganjaran, kelebihan dan keberkatan kepada orang yang tak berinfak. Dia ada wang, dia ada harta, dia tak infak pagi, kan? Maka didoakan kecelakaan. Oh, jangan main-main. Memang pagi ni pembudayaan, kena sedekah. Kenapa? Kerana termasuk di atas tujuan dan maksud ibadah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala berpanjangan. Ada sepotong hadis kudusi tuan-tuan. Hadis itu panjang, saya nak ambil syahid di tengah tuan-tuan. Bal khalaqakum lita'buduni tawilan. Sekalian anak Adam, bahkan sebenarnya aku jadikan kamu, ciptakan kamu lita'buduni tawilan, supaya kamu sekaliannya mengabdikan dirimu kepada aku berpanjangan. Ai bermakna dalam syarah disebut mustamiran, berterusan. Wallahu a'lam tuan-tuan, saya berpandangan cabaran kita nak menjadi mukmin kepada Allah ni, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dalam masjid kita boleh jaga. Dalam masjid kita jaga, subhanallah. Dan dalam 24 jam ni, antara waktu-waktu yang sangat kita boleh jaga ialah kita berjamaah di masjid. Subuh berjamaah, alhamdulillah. Kan on the way nak mari tu dah berapa masa kita nak bersiap mandi kerana Allah, kita dah siap dah. Zuhur, asar. Lain daripada tu yang masalah. Kan? Saya ada seorang sahabat kata, "Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz nasihat saya dia seorang sahabat mari. Saya ni masalah kalau bermusafir lah Ustaz." Diceritakan. Semua is okay. Musafir masalah Ustaz. Pasal apa? Jauh daripada keluarga, kan? Jauh daripada isteri, kan? Pergi negara orang, Allah ujilah. Pergi seorang-seorang, kat duit poket ada, tenaga muda, masalah. Allahu akbar. Tingkatkan lagi iman, tingkatkan takwa, bersubahangan, cari masjid, cari jemaah dekat sana. Jangan duduk seorang-seorang. Ini hujan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ber-24 jam dalam keadaan beribadah kepada Allah, siang dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut tuan-tuan, itulah tujuan dan matlamat kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya tuan-tuan, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Di antara persoalan yang selalu memeningkan manusia tuan-tuan ialah persoalan rezeki. Yang menjadi masalah tuan, bila mana rezeki itu tidak dikaitkan dengan persoalan ibadah. Maka oleh sebab tu persoalan rezeki dikaitkan selepas Allah SWT menceritakan bahawa matlamat kehidupan kamu adalah ubudiyah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tuan-tuan, orang cari pekerjaan ni, rezeki ni macam dia Tuhan. Macam mana tu Ustaz? Mailah, berhentilah, mailah solat, kerja sampai bila tak habis. Ustaz pergi dulu Ustaz. I busy lah, nanti lepas ni pergi. Ada pesen orang tuan-tuan duduk kerja pejabat tuan-tuan, sampai nak pesen saya ada jumpa, subhanallah. Dia memang kerja dan dia suka semayang solat zuhur nak dekat-dekat semayang asar. Semayang asar dia berjemaah, tapi semayang zuhur dia di ujung-ujung. Dia pesen macam tu juga. Dah datang ustaz bagi nasihat, kawan-kawan OP pesan, tak sampai nak pencen dia ada orang macam tu tuan. Allah, pasal apa? Dia utamakan kerja. Sedangkan waktu zuhur memang ada waktu untuk makan dan waktu solat, tapi dia tak ambil peluang. Macam-macam jenis orang tuan. Maka oleh sebab tuan-tuan sini jemaah matalah, rezeki ni tuan adalah sebab tu Allah memperkenalkan, ya Allahu ya Razak, kita doa, ya Allahu ya Razak urzuqna wa anta khairur razikin, ya Allahu ya Razak urzuqna min haitsu la yahtasib. Rezeki ni Allah bagi. Tuan-tuan, cerita pasal pengalaman lah. Tuan-tuan Datuk Datin lagi banyak pengalaman ni, pengalaman yang kita lalui. Dulu masa saya hantar anak saya belajar ziarah lah tahfiz di Banting. Ada lagi sanak seorang nombor 2 belajar tahfiz di Kelang. Pergi pun dah lambat tuan-tuan. Kebetulan pada hari saya ceramah tuan-tuan, saya pergi tu ada ceramah jemputan Isra' Mi'raj, kawasan kampung orang-orang Jawa. Kan? Biasalah orang Jawa mereka cerita tuan, lepas habis tu dia buat nasi ambeng. Kan? Nasi ambeng, lepas tu dia bungkus pula berkat kan. Jadi saya orang Minang tak adalah biasa sangat makan. Bolehlah makan kan, bolehlah buat, tapi nak bawa balik. Masa nak balik itu isteri kata, bang jom kita, habis ceramah pukul berapa tuan? Pukul 10, nak pergi Kelang, Banting ke Kelang. Berasa tiba-tiba nak ingat pergi ziarah anak nombor 2.
malam dah ni. Bang nak pergi. Tak tahu sebab apa nak pergi. Pergilah. Dekat kereta saya tu penuh. Adalah 2-3 makanan nasi ambeng ni bungkus. Pergi tuan-tuan sampai ke Kelang pukul berapa lah tuan-tuan. Nak dekat pukul 12 tuan-tuan. Masuk. Ialah Kelang ni Kelang Belau-Belau Rejung. Belalah Meru tu. Jadi makanan pun ada banyak. Pergi cari warden tak ada. Dia asrama tahfiz yang biasa sajalah. Jumpa budak-budak tak tidur lagi. Kan? Jumpa. Kenal tak anak saya? Kenal. Dipanggil anak saya. Anak saya pun bawah tidur, nak tidur, jumpa. Sembang-sembang, nak jadikan cerita tuan. Ini rezeki, nak cerita pasal rezeki. Sampai dia kata, ayah ada jumpa tak? Tadi ada satu budak baru masuk. Dia menangis seperti tadi. Lepas tidur bangun menangis. Dah pasal apa? Dia menangis, dia nak makan nasi ambeng. Dia nak makan nasi ambeng. Jadi, tak tahulah nak cari nasi ambeng apa tengah-tengah malam ni. Saya teringat dalam kereta saya ada 3-4 bungkus nasi ambeng tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Allah SWT nak hantar rezeki. Saya tak tahu sebab apa. Daripada Banting datang ke Kelang rupanya. Panggil dia. Ajak makan nasi ambeng tuan-tuan. Allah. Macam tak makan berapa tahun tuan-tuan. Punyalah Jawa budak ni tuan-tuan. Makan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT. Dalam persoalan rezeki tuan-tuan. Kaitkan dalam persoalan iman dan akidah. Kerja kita ialah taat dan patuh kepada Allah SWT. Kita buat kerja Allah SWT, Allah SWT akan buat kerja Allah SWT. Sebab tu Allah SWT sebut, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT itu adalah pemberi rezeki dan memiliki kekuatan dan kekuasaan yang amat kukuh. Allahu Akbar. Cerita pasal rezeki ni panjanglah tuan-tuan. Kisah bagaimana ada ulat duduk dalam batu pun tuan-tuan, ada katak yang halu kecil tu pergi hantar tuan-tuan. Kalau ulat dalam batu pun tuan-tuan, apatah lagi kita yang solat, yang zikir pagi petang siang dan malam, rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hak Allah, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hubungan kita kepada manusia, tanggungjawab kita ibu dan ayah mereka yang di bawah tanggung kita. Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezeki kita insya-Allah. Ayat 58, sesungguhnya Allah SWT dialah yang memberikan. Ayat 59, setelah ternyatalah hakikat yang demikian, maka sesungguhnya orang-orang yang zalim yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bahagian daripada azab siksaan seperti mana yang telah dilalui oleh rakan-rakan kufar mereka pada masa yang lalu. Oleh itu janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakan kedatangannya, yang ni azab. Ni last kali cerita tentang bagaimana penentangan yang berlaku kepada Rasulullah SAW di kalangan golongan kufar Quraisy. Kalau kita baca dalam ayat Quran tuan-tuan, kalaulah kamu datangkanlah dalil, datangkanlah kebenaran sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Dia cabar Nabi SAW. Maka janganlah dimintakan agar azab Allah SWT disegerakan. Sebab tuan-tuan, sedang jemaah mati dalam sejarah Nabi ni ketika zaman penentangan tu berlaku, bila datangnya awan hitam, kita lately ni hujan kan. Nabi punya adab, Nabi punya sunnah fi'liyah, Nabi berlari-lari anak masuk masjid. Sebab apa? Nabi teringat mengenai balak dan musibah yang telah turun kepada kaum sebelum daripada Nabi SAW. Yang berlaku pada kaum Nabi Allah Nuh, kaum Samud. Yang telah berlaku pada kaum sebelum ini, datangnya awan hitam. Nabi berlari-lari anak semayang sunat taubat dalam masjid. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita kalau nampak awan hitam ni, istighfar banyak-banyak. Kalau dekat kawasan masjid, masuk masjid, berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada golongan kafir, janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakan kedatangannya. Dan di akhirnya ayat 60, fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah, binasalah bagi orang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Nanti pada hari kiamat, nanti di padang mahsyar, nanti di dalam api neraka, orang-orang kafir akan berlakulah kepada mereka kecelakaan. Hari ini tuan-tuan, Allah SWT sebut nak cerita tentang masa depan yang celaka, masa depan yang binasa bagi golongan orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu taala, sekadar itulah tazkirah kita pada pagi ini tuan-tuan, yang menceritakan tentang tujuan matlamat hidup kita. Aku adalah hamba Allah.
yang sentiasa mengabdikan diriku kepada Allah SWT siang dan malam, pagi dan petang, tua dan muda, sihat dan sakit, siang dan malam, sampailah kita mati bertemu dengan Allah SWT dalam kita dalam keadaan ibadah ubudiyah kepada Allah SWT. Ringkasnya, ibadah terbagi kepada dua: ibadah yang khusus, yang kedua ibadah yang umum. Ibadah yang khusus tuan, solat, 5 rukun Islam tu kena buat, kena selesaikan. Haji, zakat, semua kita kena selesaikan. Selain daripada itu, luas kerja masjid, kita berada atas jalan raya, aku adalah hamba Allah SWT. Kita di rumah, aku adalah suami yang mengabdikan diri kepada Allah. Aku adalah isteri yang mengabdikan diri kepada Allah. Aku adalah rakyat Malaysia yang mengabdikan diri kepada Allah. Aku adalah datuk kepada cucu-cucuku, aku adalah nenek kepada cucu-cucu. Aku adalah hamba Allah SWT yang mengabdikan diriku kepada Allah SWT. Begitulah keadaan kita sampai kita mati bertemu dengan Allah SWT. Wallahu alam. Sekadar itu peringatan dan tazkirah pada pagi ini. Semua itu saya tujukan kepada diri saya dan ahli keluarga saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mustami'inal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan disimu juga kepada kami sekalian yang hadir daripada golongan orang yang dapat mengamalkannya. Ya Allah, dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kami sedar kami dah tak lama atas muka bumi ini. Ya Allah, nanti datangnya saat kematian menjemput. Pilihlah kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Jangan kau matikan kami ya Allah dalam hal keadaan kematian yang buruk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.